Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairis Jemurin. Memulakan berita malam mengenai penganjuran Sarawak Aktif 2022. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyokong sepenuhnya program Sarawak Aktif 2022 yang telah dianjurkan oleh Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Katanya dengan menganjurkan program seperti ini dapat memupuk serta melahirkan masyarakat yang aktif bukan sahaja dari segi fizikal, malah dari segi mental. Tapi kalau kita sehat, walafiat, maka dapatlah kita menggunakan otak untuk kita membangunkan diri, membangunkan masyarakat. Kita ada target 2030. Kalau kita nak jadi negeri bangun, berpendapatan tinggi, anak Sarawak mesti sehat otaknya dan membangunkan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan program Sarawak Aktif di Gedong pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau juga merakamkan ucapan tahniah kepada anak kelahiran Gedong, Ibnu Khaldun Muhammad Syukur di atas kejayaannya mewakili pasukan e-sports Malaysia dalam permainan titel Free Fire di Sukan C yang akan berlangsung bulan Mei depan. Selesai merasmikan Sarawak Aktif, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut meluangkan masa melawat tapak aktiviti sukan di mana pelbagai acara sukan telah diadakan, termasuklah aktiviti sukan indoor dan sukan tradisional. Terdahulu, Premier Sarawak turut menyertai aktiviti berbasikal mengelilingi Kampung Gedong bersama tetamu jemputan yang lain. Turut hadir Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snodan Lawan, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 1 Datuk Gerald Rentab Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2 Dr. Wipin Lamat, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Lariwu, mantan Adun Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais dan Residen Bahagian Serian Tuah Suni. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin berpendapat program Sarawak Aktif perlu terus dilaksanakan secara aktif. Katanya adalah penting bagi setiap lapisan masyarakat di negeri ini mengamalkan gaya hidup sihat sejajar dengan dasar kerajaan negeri yang memerlukan masyarakat yang sihat dan cergas dalam mencapai Sarawak maju menjelang 2030. Berucap dalam Majlis Pelancaran Sarawak Aktif peringkat bahagian Miri di Stadium Bandaraya Miri pada Sabtu, beliau menjelaskan pelibatan agensi Persatuan Belia dan Sukan adalah penting sebagai rakan strategik sukan pihak Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak untuk membantu menarik lebih ramai penyertaan masyarakat dalam aktiviti sukan. Jelas beliau, pelibatan masyarakat mampu mencungkil kepelbagaian bakat sukan tempatan di peringkat akar umbi yang secara tidak langsung membantu menaikkan martabat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sehubungan itu, Datuk Sri Lee menyuruh seluruh masyarakat di bahagian Miri untuk mengadaptasikan serta proaktif dalam membudayakan amalan sukan di dalam kehidupan harian, keluarga serta masyarakat secara amnya. Laporan seterusnya, pemantapan prosedur operasi standard SOP akan terus menjadi keutamaan dalam memastikan masyarakat di negeri ini sentiasa berwaspada susulan peningkatan kes COVID-19 kebelakangan ini. Menurut Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Atta berkata, rakyat di negeri ini tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mereka dalam penjagaan SOP dan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM turut memainkan peranan mereka dalam melaksanakan pemantauan dari masa ke semasa. Jadi sekarang lah, kita telah PDRM dalam membantu untuk meningkatkan COVID ini, di mana kita masih menghasilkan tinggi pemantauan polisi, di mana kita agak perlu maka ini kita memastikan masyarakat semua dan kami menjaga
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas latihan menembak bersama pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak di lapang sasar PDRM Batu Kawah Kuching pada Sabtu. Dalam hal itu, Adun Opar Billy Sujang turut menasihati rakyat di negeri ini agar tidak alpa dalam mematuhi SOP walaupun Sarawak telah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Jadi kita galakkan supaya penduduk khususnya di kawasan di mana berlaku banyak jangkitan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, pemakaian face mask dan juga mengamalkan kerap mencuci tangan untuk mengelakkan jangkitan ataupun penggunaan hand sanitizer. Yang kedua, sekiranya anda merupakan kontak rapat kepada mana-mana kes yang dikenal pasti, perlu mengasingkan diri sendiri. Tidak perlu kita menunggu arahan daripada pihak berkuasa, tapi atas rasa tanggungjawab kita harus membuat safe isolation. Dan yang ketiga, sekiranya anda rasa anda mempunyai tanda dan gejala, harus melakukan rapid test. Saliva rapid test ataupun kalau nak lebih tepat gunakan rapid test swab, pergi ke mana-mana klinik yang bergerak untuk mendapatkan rapid test swab. Turut senada, Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin yang turut menyarankan kepada semua masyarakat agar segera melakukan kuarantin kendiri sekiranya disahkan positif COVID-19. I think I hope the public will continue to observe our SOP. And obviously we'll do a lot more self-test so that in the event you catch COVID-19, you will not pass on COVID-19 to other people. So that's basically what I want to advise the public to stay safe and then prevent the spread of COVID-19 to other people. And if we know we have COVID-19, do not spread it to others and do self-quarantine. That's all. Turut hadir pada latihan menembak tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Insinyur Loh Ke Chiang, Ketua Cawangan Khas Sarawak, SSC Muhammad Hairuddin Cik Hamid dan pegawai-pegawai kanan PDRM. Keperkembangan di Simunjan. 6 lagi projek transformasi luar bandar RTP melibatkan kos keseluruhan sebanyak 1.02 juta ringgit melibatkan kawasan Simunjan telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam tahun ini. Kesemua projek RTP itu di bawah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan bagi tahun 2022. Ia akan dilaksanakan di Kampung Sabun Sedilo, Kampung Pantong Melayu, Kampung Selangking dan Kampung Tanjung Pisang. Sementara itu, Pejabat Residen Bahagian Samarahan dan Pejabat Daerah Simunjan telah mengadakan lawatan ke tapak projek-projek tersebut pada Jumaat. Lawatan ini turut disertai rombongan agensi-agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan, Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Samarahan, Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Samarahan dan Majlis Daerah Simunjan. Masih dengan perkembangan di Simunjan, seramai 146 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids di Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan pada Jumaat. Kesemua mereka dari Sekolah Kebangsaan SK Abang Man, Simunjan dan menerima vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Pegawai Kesihatan Daerah Simunjan Dr. Joshua Peterson lagi berkata, program vaksinasi tersebut diadakan untuk melindungi mereka daripada risiko jangkitan COVID-19. Jelasnya sambutan ibu bapa terhadap program pemberian vaksin itu juga amat menggalakkan. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS juga mendapati proses vaksinasi tersebut berjalan lancar dan semua murid hadir ditemani ibu bapa atau penjaga dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ibu bapa yang menemani anak masing-masing juga bersetuju dengan pemberian vaksin terhadap anak-anak mereka. Manakala di Sebuyau dengan projek penyelenggaraan ban di Kampung Sampat Sebangan yang bernilai RM163,381 telah mula dilaksanakan. Simbolik penyerahan antara agensi pelaksana AF Civil Enterprise kepada Ketua Masyarakat Kampung Sampat Sebangan Martasan Bujang telah disaksikan oleh Pegawai Tadbir Sarawak Sebuyau Aziz Ahmad pada Khamis. Projek di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA itu akan mengambil masa 5
bulan untuk disiapkan. Turut sama hadir ialah wakil daripada Agensi Pelaksana Jabatan Pengairan dan Saliran DID Samarahan dan Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sampat Sebangan. Sekian edisi malam bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.